kita sambung kepada lidah pula. Okey. So lidah, kalau awak tengok dekat cermin, okey, awak ada lidah. Ada tak? This is your lidah. Okay. So lidah ialah organ diri rasa yang terlibat pada proses pencernaan dan menghasilkan bunyi semasa bertutur. Okay, saya cakap-cakap dengar tak? Okay. So, dia juga boleh membantu kita dalam proses pencernaan. Lidah kita ni panjang sebenarnya, bukannya pendek, dia panjang. Okay. So lidah mempunyai banyak tunah rasa yang peka terhadap rangsangan seperti masam, manis, masin, masam, pahit dan umami. Okey. Awak tengok kepada lidah. Okey, this is your lidah. Okey, lidah, perhatikan pada lidah kamu nanti kalau awak nak belajar ni, lepas awak tonton video ni, awak pergi kat cermin, awak akan nampak dekat lidah tu ada bintik-bintik. Ada bintik-bintik kecil. Nampak tak dalam gambar ni bintik-bintik ni? Bintik-bintik ni dikenali sebagai papila. Okey, dikenali sebagai papila. Okey, dekat bintik-bintik kecil ni pula ada satu, dekat dalam buku teks ada satu bintik-bintik kecil warna kuning tepi dia. Itu satu tu, okey, dia besarkan. Okey, dia kata permukaan papila dilapisi oleh ada beratus-ratus tunas rasa. Okey, so setiap tunas rasa tu dia ada 10 hingga 50 reseptor rasa. Okey, so reseptor rasa ada 5 jenis yang asas, iaitu masam, masin tadi itulah. Okey, masam, manis, masin, masam, pahit dan umami. Ini adalah yang asas. Okey, tapi kita boleh, kalau kita pergi kedai makan, kita makan apa pun, kita dapat rasa nikmat ni, masya-Allah. Banyak sangat kita boleh rasa. Okey. Dan awak tengok dekat bahagian papila ni, okey, dia ada bintik-bintik tu kan. Dekat bahagian papila ni, kat bahagian bawah dia ada sel penyokong, ada liang rasa, ada bahagian reseptor rasa, nampak ni. Dan last kali dia akan ada pergi ke bahagian saraf. Awak boleh buka, nampak ni, lidah bahagian bawah. Okey, nampak ni. Okey, tengok pada lidah masing-masing Okey, dekat bahagian bawah tu nanti awak akan nampak macam ada urat-urat. Itu adalah saraf saraf yang akan berhubung terus ke dalam ke otak kita. Okey, so apa fungsi tunas rasa? Okey, dia kata ada banyak tunas rasa kat atas tu kan. So tunas rasa semasa kita kunyah, sebahagian atau semua bahagian bahan kimia, makanan tu akan keluarkan bahan tenaga kimia kan. Okey, makanan ni akan melarut ke dalam air liur. Dalam mulut kita ada banyak air liur. Okey, so air liur itu dia akan bercampur dengan bahan kimia yang makanan tadi tu. Lepas tu dia akan melarut, lepas tu dia meresap ke dalam tunas rasa melalui liang dan merangsang reseptor rasa tu. Faham tak? Okey, di bahan kimia tu dicampur macam tadi hidung sama juga. Okey, bahan kimia dia melarut dengan lapisan mukus, lepas tu dia pergi ke rongga, lepas tu dia pergi ke impuls saraf. Sama juga dengan ni. Dalam mulut ada air liur, bahan kimia yang awak kunyah tu dia bercampur dengan air liur, kemudian dia pergi ke dia merangsang reseptor rasa tu supaya mengeluarkan awak akan buat reaction macam tu. Masam je, masin, atau pahit. Okey, awak makan ubat, awak akan rasa macam tu. Okey, lepas tu dia akan menghasilkan impuls saraf untuk naik ke otak. Lepas tu impuls saraf ni selalunya akan bergerak secara elektrik. Zup. Dia dapat je. Awak kalau makan benda sedap, contohnya awak makan burger, okey, awak makan, awak kunyah, awak masuk saja, awak dah sedapnya, sedap gila. Ataupun you makan aiskrim, okey, you makan aiskrim, sedapnya rasa strawberry ni. Kenapa you tahu rasa strawberry? Pasal mulut ni, you daripada kecil mungkin you dah pernah makan aiskrim strawberry mungkin. Daripada kecil you dah makan, dan otak dia disimpan. Okey, kalau rasa ni this is strawberry. Masam, manis macam ni, this is strawberry. Dia dah simpan dalam otak ni sebenarnya. Lepas tu bila you start makan, okey, bahan kimia tadi tu, aiskrim tu dia campur dengan air liur tu, lepas tu dia pergi ke impuls saraf, dia pergi ke otak. Lepas tu otak pun cakap, wow, this is strawberry. I pernah makan ni dulu lah. You all ingat tak kita pernah makan dulu? Contoh kan. Okey, lepas tu
Sama juga dengan makan ubat. Okey, ramai orang tak nak makan ubat pasal apa? Pahit. Pasal dia pernah makan ubat tu pahit. Okey, tak semua ubat pahit. Okey, sebab tu kanak-kanak kita tak buat ubat yang pahit. Kita buat ubat dia semua manis. Sampai ada budak menjilat jari. Pasal apa? Pasal kanak-kanak dia kalau kita buat pahit, okey, dia tak nak makan ubat nanti. Okey, kalau you dah dewasa tak nak makan ubat pahit, ngadalah kan. Okay, so you kena makan ubat, okay, untuk sihat. So faham ya bahagian lidah? Lidah is very simple. Okay, so kita pergi tak boleh kecil. Okay, saya patah balik. Kita pergi kepada bahagian kulit. Okay, so kulit, awak tengok kulit ialah organ dia paling besar dalam badan manusia. Besar kan? Daripada atas ni sampai ke tapak kaki ada kulit. Sebab itu organ diri yang paling besar adalah your skin. Okay, kulit kita. So kulit manusia daripada lapisan epidermis dan juga dermis. Lapisan epidermis bahagian atas, dermis bahagian bawah, last sekali is bahagian lemak. Okay, so terdapat 5 jenis reseptor, iaitu reseptor sakit, reseptor haba, reseptor tekanan dan juga reseptor sentuhan. So you kena tengok gambar ni That's why saya suruh you lukis, tak nak photostat. Kenapa ya? Sebab saya nak you berlatih. Okay, so di sentuhan, you pegang pensel, lepas tu you lukis, mata you bergerak, you nampak, you tahu mana epidermis, mana dermis. Kalau you photostat, you gunting dan you tampal, you tak tahu pun mana tempat tu. That's why dalam proses pembelajaran, jika cikgu beri you suruh lukis, ada sebabnya. Okay, so jangan komplain banyak. Okay, so sekarang saya terangkan kenapa you kena lukis. So deria sentuhan ni sangat penting. Okay, once you pegang ada sentuhan, you ambil pensel and you draw, you lukis. Oh, this part is reseptor sakit. Awak tengok reseptor sakit nombor 1 tu, yang paling atas sekali. Okay, reseptor sejuk paling nombor 2 yang bawah tu. Okay, kena tengok gambar dia, periksa selalu keluar macam ni. Reseptor yang ketiga ialah reseptor haba. Okay, bahagian bawah yang 4 ni adalah reseptor tekanan. Okey, reseptor tekanan adalah reseptor yang bahagian lapisan lemak. Dekat bawah dia paling dekat dengan lemak. Okey, lepas tu dan yang kelima adalah reseptor sentuhan di bahagian dermis. Okey, so epidermis dia ada sakit lah, reseptor sakit yang paling atas sekali. Okey. Okey, next. Reseptor sakit mengesan kesakitan dan merupakan reseptor yang mempunyai bilangan paling banyak. Okey, so you kenapa Tuhan cipta reseptor sakit paling atas sekali? Why? Sebab dia satu, dia paling banyak. Yang kedua, why dia paling atas sekali? Pasal you bayangkanlah kalau orang cocok you, ambil pisau, cocok you, habis you rasa takkan kalau di kat bahagian dalam, kat bahagian lemak tu kan, you akan ambil masa beberapa minit untuk rasa sakitnya pisau ni. Kau rasa? Okey, sebab itu kita kena Tuhan mencipta reseptor sakit tu di bahagian atas sekali. Okey? Next, reseptor sejuk mengesan sejuk atau sebarang perubahan suhu. Okey, reseptor haba pun sama juga, mengesan haba panas. Okey, bila kita panas, kita panas rasa kan. Okey, dan dia sebarang kekal suhu lah. Okey, next. Reseptor tekanan adalah mengesan tekanan yang kuat berada jauh ke dalam. Dia bahagian dengan lemak kan, bahagian bawah sekali. Bersama-sama dengan reseptor sentuhan, reseptor ini membolehkan kita mengenal pasti tekstur dan berat sesuatu objek. So, nampak? Sorry. Okey, contohnya ketampur ni aduh, itu sakit. Okey, so you dapat rasa tekanan di last nanti. Mula-mula you rasa sakit, betul? Sebab reseptor sakit di bahagian atas. Tapi lepas tu you akan rasa pressure dia. Okey, lepas ataupun you angkat sesuatu barang. Okey, you tahu keadaan berat ni macam mana. Okey, ringan ke, berat ke. Okey, ni salah satu contoh yang paling baik sekali lah, kena tampung orang. Okey, kadang-kadang dah lama sikit berapa jam baru nampak bengkak kan. Okey, kita baru rasa tamparan wanita. Okey, next. Okey, kat bahagian bawah lapisan nampak ni ada kapilari darah, ada kelenjar peluh, okey, ada kelenjar minyak, semua dekat bahagian bawah. Okey. Next.
Kita pergi pada reseptor sentuhan. Ini mengesan sentuhan ringan dan banyak terdapat di kawasan yang tidak berbulu seperti bibir dan juga hujung jari. Okey, di kawasan dia tak ada bulu-bulu ni semuanya dia boleh mengesan sentuhan secara ringan lah. Okey, bahagian bibir kita, bahagian hujung-hujung jari ni kan. Okey, next. Kita pergi pada faktor yang mempengaruhi kepekaan kulit. Okey, apa yang boleh menyebabkan kita boleh kepekaan kulit tu. Kita boleh peka pada sesuatu. Sakit ke, sejuk ke, panas ke kan. So, bilangan reseptor di dalam kulit, bahagian kulit yang banyak reseptor lebih peka terhadap rangsangan. So, ketebalan epidermis kulit, bahagian kulit nipis lebih peka terhadap rangsangan. Okey, jadi bahagian kulit yang paling nipis dia paling peka sekali. Okey, so sebab tu orang kata kulit nipis jangan diusik sangat. Sebab kalau mak kamu nak rotan, bahagian part mana yang mak awak akan rotan? Kalau di sekolah pelajar yang tak gunting rambut semua tu kan. Okey, pelajar lelaki selalunya kita akan rotan bahagian mana? Cuba cakap, bagaimana? Punggung, pandai pun. Kita akan rotan di bahagian punggung. Kenapa punggung? Why? Kerana punggung adalah epidermis kulit dia yang paling tebal. Bila tebal, dia kurang rasa sakit. Bukan tak rasa sakit, tapi dia kurang berbanding dengan awak ambil rotan dan awak pukul kat bahagian pipi. Of course lah, boleh menjerit, boleh menangis, kadang-kadang boleh tersiat nanti. Sebab itu hukuman rotan di penjara, kita rotan di bahagian punggung. Okey. Doktor menyuntik pesakit di bahagian bahu ataupun punggung kerana lapisan kulit pada bahagian itu lebih tebal dan mempunyai bilangan reseptor yang sedikit. So, bila lapisan epidermis itu tebal, reseptor dia sedikit. Okey, sebab tu kita inject kat sini. So, siapa yang mengada-ngada nak nangis melolong-lolong tu, sebenarnya tak adalah sakit sangat. Tapi sebabkan otak kamu dah tahu kalau ada injection je, ada apa ke, dia akan sakit. Sebenarnya tak ada apa pun. You kena cuba dulu. Tak cuba mana nak tahu kan? Okey. Kalau takut sangat, tutup je mata. Okey. Bahagian kulit dah settle. Mata pun dah settle.